Bismillah. Kita mulai insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع الإفادة والاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pagi yang insya-Allah barakah ini untuk bersama-sama muzakarah ulang kaji kitab yang berkah, iaitu kitab Mutammimatu al-Ajrumiyah karangan al-Imam Al-Hattab, karangan al-Imam Al-Hattab ataupun Imam Ar-Ru'aini. Jadi kita dah masuk pada perbahasan an-nakirah wal ma'rifah. Kita dah bincang apa makna an-nakirah. Kemudian kita masuk kepada al-ma'rifah. Yang kita katakan al-ma'rifah terbahagi kepada enam bahagian. Pertama dhamir, yang kedua alam, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim mausul, yang kelima al-mu'arrafu bil adah, iaitu isim yang dimakrifahkan dengan alif lam di hadapannya. Yang keenam ialah isim-isim yang disandarkan kepada salah satu daripada 5 perkara yang telah disebutkan. Kita dah selesai perbincangan secara agak terperinci mengenai al-dhamir ataupun al-mudmaru, kemudian al-alamu, kemudian ismul isyarah. Hari ini kita akan belajar ismul mausul, kemudian iaitu al-alif wal lam, al-mu'arraf bil alif wal lam, kemudian isim yang kita sandarkan kepada salah satu daripada 5 perkara yang telah kita sebutkan tadilah. Kemudian habislah bab ini, kita akan masuk ibu kepada pembincangan ilmu nahwu, iaitu apa dia? Babu al-marfu'ati minal asma'. Babu al-marfu'ati minal asma'. Isi-isi yang marfu', kemudian isi-isi yang mansub, kemudian isi-isi yang majrur. Boleh? Jadi kita masuk fasal yang baru. Jumpa tak? Faslun. Al-ismul mawsulu maftaqara ila silatin wa a'idin wa huwa darban nassun wa mushtarakun. Fan-nassu 8 alfazin. Yang pertama alladhi lil mufradil mudzakkar wallati lil mufradah al muannasati walladhani lil musanna al mudzakkar wallatani lil musanna al muannasi fi halati ar-raf'i واللذين واللتين في حالة النصب والجر والأولى والذين بالياء مطلقا لجمع المذكر وقد يقال اللذون بالواو في حالة الرفع واللائي واللاتي واللاتي ويقال اللواتي لجمع المؤنث وقد تحذف ياؤها نحو الحمد لله الذي صدقنا وعده وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها واللذان يأتيانها منكم ربنا أرنا الذين أضلانا والذين جاءوا من بعدهم واللائي يئسن من المحيض واللاتي يأتين الفاحشة والمشترك 6 ألفاظ. Jadi disebut dalam kitab kita ni, al-ismul mausul, isim mausul ialah ma
iaitu syai'un, sesuatu. Maftaqara ila, sesuatu yang memerlukan. Iftaqara itu memerlukan, ila silatin wa aidin. Jadi isim mausul ialah satu isim yang memerlukan kepada silah, yang kita panggil silatul mausul, dan juga perlu kepada aidin. Aidin. Apa dia silah? Jumlah yang menerangkan apakah makna bagi allazi itu. Contoh saya sebut ja'allazi, telah datang yang. Siapa datang? Yang apa? Yang pukul, yang sepak, yang makan. Kalau kita sebut ja'allazi darabaka bil ams, telah datang seorang lelaki yang pukul kamu semalam. Barulah kita faham. Jadi darabaka tu kita panggil apa? Silah. Aidin ialah satu dhamir yang kembali kepada allazi. Jadi kalau contoh saya bagi tadi, ja'allazi darabaka bil ams, mana ja'allazi daraba huwa ka. Daraba huwa tu fa'il, ka maf'ul bihi bil ams, malam. Jadi huwa tu kembali kepada allazi. Telah datang seorang lelaki yang darabaka, yang dia tu kembali kepada allazi lah. Telah pukul kamu semalam. Kita akan datanglah secara terperinci tu. Boleh? Okey. Kemudian bila mana kita sebut al-ismul mausul, isim mausul, maknanya ialah satu isim yang perlu kepada silah wa aidin. Maka terkeluar daripadanya mausul al-mausulul harfi. Al-mausulu al-harfi. Mausul juga tapi dia tu harf, dalam bentuk harf. Maka ketika itu dia hanya perlu kepada silah dan tak perlu kepada aidin. Dia hanya perlu kepada silah dan tak perlu kepada aidin. Benda mudah aja. Al-mausul ada dua. Pertama al-ism, isim mausul. Yang kedua al-harf. Al-mausul dalam bentuk harf. Al-mausul yang pertama iaitu al-ismul mausul itu perlu kepada silah, perlu kepada aid. Adapun al-mausul harfi, dan juga akan datang dalam kitab ni perbincangan dia, ianya tidak perlu kepada aidin, tak perlu kepada dhamir yang kembali kepada dia. Sebab dia apa? Harf. Jadi harf ni tak boleh ada dhamir kembali kepada. Contoh ana fil bait wa huwa tu contohlah. Ayat tu memang tunggal langgang, tapi nak sebutnya wa huwa tu boleh tak kembali kepada fi? Mana boleh? Sebab fi tu harf. Jadi kalau isim mausul tu harf, maka tidak perlu kepada aidin. Boleh? Wa huwa darban. Wa huwa kembali kepada apa? Al-ismul mausul. Isim mausul tu darban. Dua bahagian. Okey, yang pertama nassun. Nassun dalam syarah fi makna la yatajawazuhu ila ghairih. Makna nassun ialah nas pada sudut makna. Mudah je bendanya. Wa huwa darban, al-ismul mausul tu ada dua. Pertama nassun. Nassun ni maknanya untuk satu benda je. Tu. Contoh allazi. Allazi untuk mufrad muzakkar. Dia tak boleh kita guna allazi untuk mufradah yang muannasah, yang perempuan. Tak boleh guna allazi untuk huma, tak boleh guna allazi untuk hum. Jadi allazi ni hanya untuk satu, lil mufrad al muzakkar. Itu nas, kita panggil nassun. Yang kedua wa mushtarakun. Mushtarak ni berkongsi. Tu isim mausul yang berkongsi. Maknanya satu lafaz, tapi boleh untuk allazi, boleh datang dengan makna allazina, boleh datang dengan makna allati, boleh datang dengan makna allawati. Sesuai belaka. On belaka, boleh. On belaka, dia boleh belaka. Mudah je insya-Allah. Boleh? Insya-Allah khair. Jadi fannasu, saya sebut fannasu samaniyatu alfazin. Maka isim mausul yang nassu, yang nas ada berapa? Ada 8 lafaz. Allazi, pertama allazi digunakan untuk lil mufrad
muzakkar. Digunakan untuk mufrad al-muzakkar. Sama ada berakal ataupun tidak berakal. Boleh? Tu. Wallati lil mufradah al-muannasah, untuk satu perempuan yang ataupun satu perkara yang muannas lah, yang satu perkara yang muannas lil mufradah al-muannasah itu allati, sama ada berakal ataupun tidak berakal, sesuai untuk guna allati. Walladzani lil musanna al-muzakkar. Alladzani boleh. Wallatani untuk musanna yang muannas. Musanna juga cuma muannas. Mudah je benda ni. Fi halatir raf'i, maknanya alladzani ketika mana alladzani tu marfu', fa'il ke fa'il ke. Allatani ketika mana ianya marfu', mubtada' khabar ke, ikutlah. Tapi kalau alladzani allatani berada pada tempat mansub, dia akan jadi apa? Walladzaini wallataini fi halatin nasbi wal jar. Boleh? Itu. Salah. Dan kita sebut dah sebelum ni, allataini walladzaini itu mabni. Atas alasan apa? Atas alasan memang peletakannya memang begitu. Lahir-lahir keluar alladzani. Daripada mak yang lain keluar pula allataini. Daripada mak yang lain keluar pula apa? Alladzaini. Jadi bukan asal kepada alladzaini ialah alladzani, tak. Seperti mana kalau kita sebut asal kepada Zaidan ialah Zaidun. Asal kepada Zaidin ialah Zaidun. Itu memang ada perubahan lah. Zaidun jadi Zaidan jadi Zaidin. Tapi kat sini tidak ada sebarang perubahan. Itu yang disebut oleh ulama lah. Jadi mereka semua tu mabni belaka. Semua tu apa? Mabni belaka. Boleh? Tu. Saya kat pejabat ni. Okey. Selesai situ. Mana hilang? Boleh. Wal ula. Wal ula. Ditulis tanpa ada waw lah. Jangan ditulis al-ula, tak. Wal ula, al-ula. Walladzina bil ya. Walladzina bil ya. Mutlaqan. Maknanya yusta'malu mutlaqan. Digunakan secara mutlak. Sama ada ketika mana hal jar ataupun hal nasab ataupun hal rafa'. Kita baca dengan alladzina. Kalau apa? Kalau li jam'il muzakkar. Kalau jamak muzakkar. Faqad yuqal, kadang-kadang dikatakan juga dengan allazuna bil waw fi halatir raf'i. Kadang-kadang. Maknanya bolehlah guna allazuna ni. Cuma jarang-jarang lah. Yang biasanya allazina sama ada halatu ar-raf'i, halatu nasri ataupun halatu al-jarri. Faham tu? Itu lugah Huzai lah. Lugah Huzai yang baca allazuna tu. Ataupun lugah Uqail. Baca. Tu. Wallahi wallati. Wallahi wallati. Wa yuqalu allawati. Tiga ni. Allahi, allati, allawati. Li jam'il mu'annas. Untuk jamak mu'annas. Jadi khusus untuk mana jamak mu'annas. Dia tak boleh digunakan untuk mu'annas yang dua orang. Ataupun muzakkar yang seorang, yang dua orang, tak boleh. Yang ramai tak boleh. Mesti untuk jamak mu'annas sahaja. Maqad tuhzafu ya'uha, dan ada kala kita boleh apa? Hazaf ya. Yang ada pada apa? Yang ada pada tiga isim mausul ni. Allai, kita baca allai. Allati, kita baca allati. Allawati, kita baca allawati. Boleh, tidak ada sebarang muskilah. Boleh. Jadi baris akhir allai bagi bawah tu, hamzah tu dalil kepada ya yang dibuang. Allati, ta tu bagi bawah dalil kepada ya yang dibuang, dan begitulah yang terakhir. Selesai. Contoh nahu alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah allazi sadaqana wa'dah.
Tuhan yang apa? Yang sadaqana wa'dah. Sadaqah sini maksud dia apa? Membenarkan ke apa? Maksud syarah. Tak ada. Alhamdulillahilladzi sadaqahu wa na wa'dahu. Segala puji bagi Allah Tuhan yang apa? Yang telah membenarkan akan kami akan janjinya. Tu. Jadi na tu maf'ul pertama, wa'dah maf'ul kedua. Fa'il bagi sadaqah huwa yang kembali kepada allazi. Yang itu kita panggil sebagai a'idin. Sadaqah tu kita panggil sebagai silah. Ala kulli hal itu akan dibincangkan nantilah. Jadi kat sini alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Tuhan yang, allazi dengan mana yang, kembali kepada Allah. Ustaz tadi dia sebut allazi itu untuk mufrad muzakkar. Jadi Allah ni muzakkar ke? Lagu mana? Taklah. Allah Taala tidak bersifat dengan muzakkar ataupun tidak bersifat dengan az-zukurah wal unusah. Ya. Tapi kebiasaannya bila guna untuk Allah memang guna allazi lah. Itu bukan dalil kepada Allah Taala itu lelaki. Allah Taala tidak bersifat dengan az-zukurah wal unusah, sebagaimana ditambihkan dalam syarah. Wa qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Telah mendengar oleh Allah akan kalam perempuan yang. Tu allati itu kita terjemah perempuan yang, sebab allati itu untuk mufradah muannasah. Jadi telah mendengar oleh Allah akan kalam, akan ucapan seorang perempuan yang tujadiluka fi zawjiha. Boleh? Yang berdebat dengan kamu mengenai suaminya. Kena tengok tafsir lah. Siapa dia tu yang berdebat dengan suami tu. Makna secara terperinci tu rujukannya tafsir. Sekarang ni kita terjemah literal gitu je. Boleh tak? Jadi allati untuk apa? Untuk mufradah muannasah. Jadi sekarang ni kita kena cari dalam tafsir siapakah yang siapakah yang dimaksudkan dengan allati kat sini. Yang penting kita tahu sebelum kita rujuk tafsir itu kita tahu dah allati itu ialah seorang perempuan. Walladzani ya'tiyaniha minkum. Jadi alladzani ni untuk apa? Untuk musanna. Musanna yang muzakkar. Rabbana arinal ladzaini adallana. Jadi alladzani tadi hukumnya apa? Hukumnya marfu' bil alif. Contoh kedua didatangkan alladzaini mansub. Mansub sebab apa? Rabbana, wahai Tuhan kami, tunjukkan na ke atas kami, kepada kami, alladzaini maf'ul kedua. Tak, mansub. Wahai Tuhan kami, tunjukkan kepada kami lelaki-lelaki yang ramai yang menyesatkan kami. Tu. Jadi alladzaini ni kembali kepada hum. Kembali kepada mereka, lelaki-lelaki yang telah menyesatkan kami. Walladzina ja'u min ba'dihim, mubtada' marfu' lah. Tak, cuma fi mahal lah kat sini. Boleh? Walladzina ja'u min ba'dihim. Wallahi ya'isna minal mahid. Wallahi, mereka perempuan yang ramai yang telah ya'isna, yang telah menopause. Tu. Ya'isna dia kecewa untuk datang darah haid, maknanya menopause lah. Wallati ya'tinal fahashah, mereka perempuan yang ramai yang mendatangi benda yang jelek, benda yang buruk, naudzubillah. Boleh? Jadi contoh-contoh ayat Quran itu dibawa untuk menjelaskan kepada kita
Setiap isim mausul tu ada makna yang khusus. Sebab tu kita panggil isim mausul tu sebagai nassun. Nassun. Mudah je insya-Allah. Wal mushtaraku. Ni. Ini isim mausul yang kedua, iaitu isim mausul yang kita panggil sebagai al-mushtarak. Sittatu alfazin, ada 6 lafaz. Man. Yang pertama man. Untuk dah ada tulis tak? Satu-satu nanti. Ada. Yang pertama man. Yang kedua ma. Yang ketiga ayun. Wa al. Wa dhu wa dha. Jadi 6 lafaz bagi isim mausul musyarak. Man, ma, ayun, al, dhu, dha. فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع المذكر من ذلك كله والمؤنث. Dan Syekh sebut 6 lafaz ini kita boleh guna untuk mufrad, boleh guna untuk musanna, boleh guna untuk jamak. Sama ada tiga-tiga ni muzakkar ataupun muannas. Difaham tak beza antara nas dan juga mushtarak? Okey, yang pertama dibincangkan tentang man. Wa tusta'malu man. Wa tusta'malu man lil aqili. Dan digunakan lafaz man itu tak untuk apa? Untuk kepada nama untuk orang yang berakal lah. Itu pada asal peletakan. Wa ma li ghairil aqili. Ma pula digunakan untuk benda yang tidak berakal. Benda yang tidak berakal. Itu pada asal peletakan. Taqulu fi man. Kamu katakan pada man. Contoh ni. Contoh bagi man. Nak bagi faham oleh apa yang disebutkan sebentar tadi. Yu'jibuni man ja'aka. Telah mentakjubkan akan daku oleh seorang lelaki yang datang kepada kamu. Boleh? Yu'jibu fa'al. Mudhari'. Ni tu maf'ul bihi. Ya tu. Man tu fa'al bagi yu'jibu. Ja'aka tu kita panggil sebagai jumlah lah. Yang dianggap sebagai silah mausul. Ja'a huwa. Huwa tu kembali kepada man. Boleh? Tu. Jadi yu'jibuni man ja'aka. Telah mentakjubkan ataupun sedang mentakjubkan akan daku oleh man ja'aka, oleh seorang lelaki ja'aka yang datang kepada kamu. Ustaz terjemah seorang lelaki tu Ustaz tahu mana? Tadi kan man tu untuk mufrad, musanna, majmu', boleh untuk perempuan, boleh untuk betina, boleh untuk lelaki, boleh untuk perempuan. Jadi jawapannya saya terjemah man tu bagi seorang lelaki daripada ja'aka. Ja'aka tu seorang lelaki yang telah datang kepada kamu. Jadi man tu ialah allazi. Boleh? Okey. Sebab tu dalam syarah sebut ai allazi ja'aka. Yu'jibuni man ja'aka. Kalau kita nak tukar kepada yang nas, yu'jibuni allazi ja'aka. Okey. Wa man ja'atka. Maknanya yu'jibuni man ja'atka. Telah mentakjubkan ke atas aku oleh seorang perempuan yang datang kepada kamu semalam. Kepada kamu. Tak. Jadi yu'jibuni man ja'atka. Ay yu'jibuni allati ja'atka. Wa man ja'aka. Yu'jibuni man ja'aka. Maknanya yu'jibuni alladzani ja'aka. Wa man ja'ataka. Maknanya yu'jibuni apa dia? Allatani ja'ataka. Wa man ja'uka. Yu'jibuni man ja'uka. Maknanya yu'jibuni alladzuna ala lughati Huzai ataupun alladzina ja'uka. Wa man ji'naka. Yu'jibuni man ji'naka. Yu'jibuni man ji'naka. Maknanya yu'jibuni allawati. Kita guna yang kita dengar lah. Ataupun allati allai ji'naka. Boleh? Jadi man tu sesuai untuk allazi, sesuai untuk allati, sesuai untuk alladzani, sesuai untuk allatani, sesuai untuk alladzina, sesuai untuk allawati. Faham tak? Jadi kalau perasan kat sini semua sekali yang berakal lah. Tak? Telah mentakjubkan oleh kepada, telah mentakjubkan ataupun sedang mentakjubkan
akan daku oleh orang yang datang kepada kamu. Siapa yang datang kepada kamu semalam boleh jadi seorang lelaki, perempuan, apa semua itulah yang sebagaimana telah diberi contoh. Okey, wa taqulu fi ma. Kamu katakan pula pada ma. Ma ni asalnya untuk yang tidak berakal. Jawaban liman qala. Sebagai jawapan kepada orang yang telah berkata ishtaraitu himaran au atanan au himaraini au atanaini au humuran au utunan. Maknanya kamu jawab kepada orang yang sebut perkataan ni. Maknanya ada seorang pemuda nama dia, contohlah Ustaz Iskandar kita, dia sebut apa? Dia sebut kepada saya ishtaraitu himaran. Maka saya balas yu'jibuni mashtaraitah. Telah mentakjubkan akan daku ma barang yang ishtaraitah yang kamu telah beli. Siapa dia? Himar tu. Jadi ma tu kembali kepada alladhi, iaitu kembali kepada al-himar, seorang lah. Boleh. Ishtaraitahu, hu tu kembali kepada himar, barang yang telah kamu beli. Boleh? Jadi wa taqulu fi ma jawaban liman qala ishtaraitu himaran aw atanan aw himaraini aw atanaini. Atan ni apa dia? Tak ingat makna pula lah. Atan himar yang perempuan, yang betina. Himar yang betina kita panggil atan. Aw atanaini aw humuran aw utunan. Kita nak sebut apa? Kita sebut yu'jibuni mashtaraitah. Ay yu'jibuni alladhi ishtaraitahu. Ada orang tersebut ishtaraitu himaran. Kita pun jawab kepada dia yu'jibuni mashtaraitahu. Ay yu'jibuni alladhi ishtaraitahu. Dia sebut apa dia? Ishtaraitu himaraini. Kita pun sebut yu'jibuni mashtaraitahuma. Telah mentakjubkan oleh akan daku telah mentakjubkan akan daku oleh 2 ekor himar yang telah kamu beli. Tak? Itu yang seterusnya. Yang sebelum tu ishtaraitah. Alhamdulillah. Sebelum tu ishtaraitaha. Ishtaraitaha maknanya apa? Dia sebut ishtaraitu atanan. Orang tu sebut ishtaraitu atanan, kita pun jawab yu'jibuni mashtaraitaha. Ha tu kembali kepada atan. Ma tu dengan mana Allah allati. Mudah je. Kalau tak faham boleh tanyalah. Wa mashtaraitahuma, tu dah kita sebut tadi. Orang tu sebut apa? Pemuda tu ataupun kita sebut Ustaz Iskandar sebut ishtaraitu humuran. Maka saya jawab yu'jibuni mashtaraitahum. Tapi tahum ni untuk lelaki sepatutnya. Biasa guna ha, ishtaraitaha. Tak ada masalah lah. Orang tersebut ishtaraitu utunan. Aku telah membeli banyak himar betina. Maka kita pun jawab yu'jibuni mashtaraitahunna. Telah mentakjubkan akan daku oleh himar-himar betina yang telah kamu beli. Boleh? Tu. Kena baca semua lah kitab Arab ni baru dia biasa dengan uslub Arab. Tu ulang kaji. Ulang kaji guna kitab Arab dah tak? Dah belajar kitab Arab, ulang kaji kitab Arab lah. Kitab-kitab lain pun kalau boleh biasakan dengan Arab. Dia kemahiran baca kitab tu dah akan datang sendiri. Tapi dengan syarat kita usaha dulu sebelum tu. Rajin membaca, rajin terjemah. Ada sikit-sikit dah ilmu ni, sedikit-sedikit. Dia tak sedebuk mari. Sabar, insya-Allah lah. Dapatlah hasil . Kalau tak sabar, yalah, kebanyakan orang gitu. Pada ada tak sibuk mana pun. Jadi rugilah. Okey. Boleh? Kelazatan ilmu ni disebut oleh Al-Imam Ar-Razi lebih lazat daripada nikmat jima'. Nikmat jima' bersetubuh. Tu. Maknanya nikmat sungguh lah. Ilmu ni. Okey, baca. Tak ada masalah.
Wa qad yu'kasu dhalika fatusta'malu man li ghairil aqili. Wa qad, kita dah bincang dah, qad kalau masuk pada yu'kas, kalau masuk pada fa'il mudhari' yufidu at-taqlil. Jadi qad yu'kas kadang-kadang. Apa makna dia? Kadang-kadang diterbalikkan zalika penggunaan yang tadi yang telah kita sebut tadi. Asal bagi man untuk yang berakal, asal bagi ma untuk li ghairil aqil. Kadang-kadang diterbalikkan, maka fatusta'malu man li ghairil aqil, maka digunakan man untuk yang tidak berakal. Nahu faminhum man yamshi ala batnihi. Faminhum man yamshi ala batnihi. Dan di antara mereka man yamshi ala batnihi. Ada binatang yang berjalan di atas perut seperti ular tak? Jadi man tu untuk benda yang tidak berakal. Wa tusta'malu ma li ghairil aqil, dan ada kala digunakan ma untuk lil aqil. Nahu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. Apakah yang menghalang kamu wahai iblis tak? Daripada sujud lima ay lillazi lil muzakkar lil mufrad al muzakkar al aqil, iaitu Nabi Adam. Apakah yang menghalang untuk kamu sujud kepada Nabi Adam yang telah aku ciptakan dengan tangan aku? Maksud tangan kat sini ialah apa? Dengan kudrat, kekuasaan aku. Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluk sama sekali. Bukan tangan, tapi tangan Ustaz, tapi tangan Allah tak sama macam tangan kita. Tu tak kena juga tu. Okey. Yang tepatnya apa? Yang tepat di sisi salaf serah betul-betul bulat-bulat. Yadai itu makna apa? Allahu a'lam. Bukan terjemah dulu. Itu yang salafi buat ini, terjemah dulu. Dia sebut tangan. Lepas tu dia sebut tanpa kaifiat, bukan anggota. Kita pun jadi pening. Kamu sebut tangan. Lepas tu apa hakikat tangan? Tak erti, tak tahu. Lepas tu dia dakwa apa? Dia dakwa dia tahu makna tapi tak tahu kaifiat. Dia dakwa dia tahu hakikat tapi tak tahu kaifiat. Sebenarnya hakikat pun dia tak tahulah. Itu yang saya nampak lah. Sebab tangan ni bahasa Melayu. Yad ni bahasa Arab. Yad apa yad? Kalau ikut yang salaf betul, yad tu serah pada Allah Ta'ala. Jadi kalau kamu sebut yad tu makna dia tangan, Ustaz saya tahu makna dia tangan. Itu bukan makna, itu terjemahan. Kalau kamu sebut yad tu makna dia tangan, ni lah. Ni. Bila aku sebut ni, tangan, kamu sebut bukan. Bukan tu Ustaz. Tak. Bukan anggota. Bukan berjisim. Bukan berdarah. Bukan berdaging. Lepas tu benda apa? Jadi sekadar ubah bahasa. Daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Makna tak tahu. Lepas tu cakap tahu. Orang tanya pening. Jadi salah sebenar ialah salah yang menyerahkan makna bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Ada makna ada tapi kita tak tahu. Tak? Tu. Boleh? Khalaf takwil kan. Dengan makna yang sa'iq. Yang sesuai lah. Yang dengan bahasa Arab. Okey. Perbahasan tu tak habis. Tapi kalau ada sahabat yang pegang tangan tapi tak sama dengan makhluk, maknanya bukan berjisim, bukan berjirim, bukan semua benda tu yang sama dengan makhluk, boleh tahan kira lagi lah. Cuma pening. Pening, mabuk. Tangan tapi tak sama dengan makhluk. Lepas tu kamu kata tahu hakikat. Nak tahu benda hakikat, aku pun nak tahu. Dia tak boleh nak jawab. Mabuk lah tapi okey lah. Pegangan begitu okey. Sebab tak menyamakan dengan makhluk. Tapi kalau sebut tangan-tangan ni, itu kufur lah, jelas. Nyata kufur. Dan tak ada orang Islam berpegang begitu. Hatta Salafi dia orang tak pegang begitu. Cuma lazim daripada apa yang mereka sebut tu menyebabkan tajsim. Okey, selesai baca. Benda ni tak habis kalau bincang. Tapi semuanya dah ditulis oleh ulama' sejarah lengkap lah. Kalau kita nak bahas, kita baca kitab ulama' tulis lagu mana. Daripada kita bahas di Facebook tak habis. Baik kita bahas secara ilmiah. Wal arba'atul baqiyatu tusta'malu lil aqil wa ghairihi taqulu fi ay. Adapun 4 yang berbaki, mana 4 yang berbaki daripada 6 lafaz mushtarak tu, tak. Itu digunakan untuk aqil ataupun tidak
aqil. Taqulu fi ay yu'jibuni, saya baca laju-laju tak? Boleh tak? Sebab ini kita dah faham dah ni. Ha? Yu'jibuni ayyun qama. Jadi bagi-bagi tak? Baca ayyun tu baca ayyu. Dalam karaoke dia sebut pula. Dalam bagi saya dia sebut ayyun. Kalau ikut pun dia tu sebagai fa'il. Ayyun lah bacanya. Tapi takut bagi baca ayyu dia tak tahu. Mana? Sekejap. Saya bagi-bagi kitab lama dia buat ayyun juga. Kalau kawakit ni memang luas lah. Baca ayun, baca ayun. Okey. Tadi wa tusta'malu. Taqulu fi ay yu'jibuni ayyun qama. Ay yu'jibuni alladhi qama. Tahu mana alladhi? Qama tu kan fa'il untuk fa'il madhi untuk seorang lelaki. Wa ayyun qamat ay yu'jibuni ayyun qamat. Maksudnya ayyun allati yu'jibuni allati qamat. Wa ayyun qama wa ayyun qamata wa ayyun qamu wa ayyun qumna. Sawa'un kana al-qa'imu aqilan aw hayawanan, sama ada orang yang berdiri itu zat yang berdiri itu berakal ataupun tidak. Itu boleh tengok sendirilah tak? Mudah itu. Wa amma al, adapun al. Ada. Ini isim mausul yang keberapa ni? Yang keempat lah. Man, ma. Lepas tu. Benda tadi. Baru bincang lupa dah. Ayyun. Lepas tu. Al. فإنما تكون اسما موصولا إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم مفعول كالضارب والمضروب. Al ianya dianggap sebagai isim mausul bila mana al itu idza dakhalat ay al masuk pada isim fa'il ataupun isim maf'ul. Ingat, bukan masuk pada fa'il ataupun maf'ul bihi, tak. Dia masuk kepada isim fa'il. Biarlah isim fa'il itu duduk depan mubtada' pun. Biarlah isim fa'il itu jadi maf'ul bihi pun. Tak kisahlah jadi benda kawan tu. Yang penting dia tu isim fa'il. Kena bezakan antara fa'il dengan isim fa'il. Ja'a Zaidun. Zaidun tu fa'il. Adakah dia isim fa'il? Tak. Boleh? Kena bezakan tu. Jadi kat sini al bila masuk isim fa'il, daribun, ad-daribu. Tu al tu isim mausul. Madrubun, isim maf'ul. Masuk al. Al-madrubu. Maka al tu apa? Dianggap sebagai isim mausul. Sebab tu saya sebut contohnya apa? Qad-daribi wal madrubi. Ai, tu dia terjemah maksud bagi qad-darib wal madrub. Alladhi daraba. Jadi qad-darib maknanya alladhi daraba. Ad-darib kan pemukul kan, kalau terjemah simple gitulah. Ad-darib pemukul, tapi terjemah tepat ialah alladhi daraba, seorang yang memukul, seorang lelaki yang memukul. Kalau wal madrub walladhi duriba, seorang lelaki yang dipukul. Kalau ad-daribun alladzina yadribun. Ad-daribat alladzani yadriban. Al-madrubun alladzina yudrabun. Al-madruban alladzani yudrabani. Itu je. Sebab alladzi duriba kalau kita guna isim, kalau guna fa'il madhi lah. Wa nahwu innal musaddiqina wal musaddiqat. Terjemah apa tu? Innal ladzina, sebab al tu maksud dia apa? Alladzi. Kat sini musaddiqin, mana jamak, mana alladzina lah. Wal musaddiqat jamak juga, maka allawati. Jadi innal ladzina yatasaddaquna wallawati yatasaddaqna. Itu kalau nak tukar kepada apa? Kepada fa'il. Kepada fa'il. Jadi al tu kita terjemah dengan alladzi ataupun allati ataupun yang sesuai lah. Lepas tu isim tu kita terjemah dengan fa'il. Ad-daribu alladzi daraba.
Al-madrubu alladhi duriba. وقوله تعالى والسقف المرفوع والبحر المسجور أي الذي as-saqfi alif lam situ bukan alif lam isim mausul lah, sebab dia bukan masuk pada isim fa'il, bukan masuk pada isim maf'ul. As-saqfil marfu', al-marfu' ay alladhi rufi' wal bahr al-masjur ay alladhi sujira. Okey, selesai kat situ, tak ada masalah. Wa amma dhu, adapun dhu fa khassatun bil lughati tayyi'in. Adapun dhu tak, yang mana ianya diitlakkan untuk allazi, allazani, allazuna dan seterusnya, itu khusus bagi lughah tayyi', satu taifah daripada orang Arab lah. Taqul, kamu katakan ja'ani dhu qama ay allazi qama wa dhu qamat wa dhu qama wa dhu qamata wa dhu qamu wa dhu qumna. Itu boleh buat sendiri tak? Wa amma dha, adapun dha fa syartu kauniha mausulan, dha kita dah pernah jumpa sekali pada apa dia? Isim isyarat. Dha tu isim isyarat, ha tu harfut tanbih. Jadi sebab tu saya sebut kat sini dha kalau nak jadi isim mausul ada syarat lain. Kalau tak dia akan jadi isim isyarah. Saya sebut apa dia? Apa syarat dha tu nak jadi isim mausul? Ada dua syarat lah. Jadi kita faham dha asalnya untuk apa? Isyarah. Tapi boleh digunakan untuk isim mausul. Maknanya boleh datang dengan makna isim mausul bila apa? Bila cukup dua syarat. Baca wa amma dha fa syartu kauniha mausulan an tataqaddam 'alayha ma al-istifhamiyah. Nahwu madza yunfiqun atau man al-istifhamiyah. Nahwu man dha ja'aka. Dha kita nak anggap sebagai isim mausul dengan syarat apa? Didahului oleh ma yang istifhamiyah. Ma dengan mana? Apakah? Jadi madza yunfiqun? Apakah allazi yunfiqun? Atau apakah allazina yunfiqun? Apakah benda yang mereka infakkan? Ataupun didahului oleh dha tu man. Man dha ja'aka? Siapakah yang telah datang kepada kamu? Gitu ha? Syarat kedua, wa an la takuna mulghatan. Hendaklah dha tu tidak mulghah, tidak di apa mulghah ni? Tidak di-cancelkan. Bi an yuqaddar tarkibuha ma'a ma. Nahu madza sana'ta idza qaddarta madza isman wahidan murakkaba. Jadi syarat kedua untuk dikatakan dha tu sebagai isim mausul, hendaklah dha tu tidak ditarkibkan. Kalau ditarkibkan dengan ma dan dianggap sebagai bila ditarkibkan dengan ma, maka bunyinya madza. Bila bunyi madza, tak, kita anggap sebagai satu isim. Madza tu ialah isman wahidan murakkaban, satu isim. Macam Abdullah, memanglah dua isim, Abdun Allah, tapi bila gabung jadi satu. Jadi kat sini ma satu, dha dua, tapi bila gabung kalau kita anggap ianya satu seperti mana Abdullah. Tak, maka ketika itu madza dengan makna ayu syai'in. Ketika itu tidak lagi bermakna dengan makna isim mausul. Madza sana'ta ay ayya syai'in sana'ta. Madza akan jadi maf'ul bihi muqaddam bagi sana'ta. Boleh? Tu. Jadi syaratnya apa? Syarat dia kita apa? Kita tidak jadikan dia dua isim, satu isim lah. Kita anggap dia dua isim. Fa in qadarta ma mubtada wa dha khabaru. Kita buat lagu ni. Ma tu mubtada, dha tu khabar bagi mubtada. Ketika itu dha datang dengan mana allazi, datang dengan mana isim mausul. Ma apa? Allazi yang sana'ta kamu buat. Apa yang kamu buat mufidun, contoh berfaedah dan sebagainya lah. Boleh? Boleh faham tak? Jadi yang terakhir ni mudah je. Za kalau nak jadi isim mausul mesti cukup dua syarat. Pertama didahului oleh man istifhamiyah ataupun ma istifhamiyah. Yang kedua ma za tu ma istifhamiyah lah. Gabungan za jangan kita anggap sebagai isman wahidan.
malah kita anggap sebagai dua isim. Kalau kita anggap sebagai isman wahidan, maknanya ayya syai'in, dia akan jadi maf'ul muqaddam bagi sana'ta. Kalau kita, dan ketika itu bukan lagi isim mausul. Kalau kita anggap dia itu sebagai dua isim yang berbeza, maka ma mubtada, za khabar. Tak, ketika itu za datang dengan makna isim mausul. Apa maknanya? Allazi, allazina, allazuna dan seterusnya lah. Selesai. Kita mula buku apa tadi? 7.30, 8. Okey, baca lagi. Baca laju sikit lah ni, nak berhabis ni. وَتَفْتَقِرُ الْمَوْصُولَاتُ كُلُّهَا إِلَى صِلَةٍ مُتَأَخِّرَةٍ عَنْهَا وَعَائِدٍ. Dan Syekh sebut, semua isim mausul, tak, maknanya isim mausulnya apa? Yang berbentuk isim lah, ismiyah. Dia sebut isim mausul tu dah faham lah isim. وَتَفْتَقِرُ الْمَوْصُولَاتُ كُلُّهَا. Dan memerlukan oleh isim-isim mausul ini secara keseluruhan, sama ada yang berbentuk nas atau berbentuk mushtarak, ila silatin, perlu kepada silah, juga perlu kepada silatin mutaakhiratin, perlu kepada silah yang duduk di belakang. Jadi silah mesti duduk di belakang. Boleh? Ja'al ladzi qama abuh, contoh. Ja'al ladzi qama abuh, telah datang seorang pemuda yang qama abuh, telah berdiri ayahnya. Jadi qama abuh belakang tu jumlah. Jumlah tu kita panggil sebagai silah. Silatun. Silah tu mesti duduk di belakang. Allazi dulu, lepas tu barulah datang qama abuh. Isim mausul dulu, barulah datang silahnya. Turutan itu wajib. Sebab apa wajib? Sebab isim mausul ni naqis, dia kurang. Tidak akan terzahir maknanya melainkan dengan silah. Ja'al ladzi, telah datang yang. Siapa dia? Tak, jadi tak sempurna. Nak sempurna kita datangkan qama abuh. Jadi disebabkan qama abuh tu mu'arrifah. Satu perkara yang menjelaskan apa dia alladzi tu. Mubayyinah yang menjelaskan apa dia alladzi tu. Tak. Maka satu perkara yang menjelaskan mesti duduk belakang. Datang benda yang kita tak faham, lepas tu baru datang benda yang menjelaskan. Ke datang benda yang menjelaskan dulu, lepas tu baru datang benda yang tak faham. Itu pelik. Jadi datang satu perkara yang kita kurang jelas, lepas tu datang penjelas bagi perkataan tersebut. Boleh? Tu. Boleh? Okey. Wa'aidin juga perlu kepada a'id. Jadi isim mausul perlu kepada dua perkara. Silah. Yang pertama silah, yang kedua perlu kepada a'idin. A'idin ni dhamir yang kembali kepada isim mausul. Kalau allazi, dhamirnya mufrad lah. Kalau alladzani, dhamirnya musanna. Kalau allazina, dhamirnya jamak. Kalau allati, dhamirnya mufrad balik, cuma muannas. Dan begitulah. Baca. Wasilatu, saya sebut silah. Ada 3 silah ni. Wasilatu, silah bagi isim mausul lah. Wasilatu imma jumlatun aw shibhuha aw shibhul jumlah. Silah ni sama ada jumlah ataupun shibhul jumlah. Boleh? Fal jumlah. Tak. Ada 2 je. Silah ni ada 2, jumlah, shibhul jumlah. Shibhul jumlah pula ada 3. Gitu. Kalau kita nak pecah jadi 4 lah semua sekali. Wasilatu imma jumlatun. Wasilatu imma jumlah. Silah sama ada jumlah ataupun syibhul jumlah. Jumlah tu sama ada ismiyah ataupun fi'liyah. Ataupun syibhul jumlah ada 3 lah. Yang disyaratkan juga bagi jumlah tu mesti jumlah khabariyah. Tak boleh jumlah insya'iyah. Tak boleh jumlah ya zaidu. Ataupun iqra' al-kutuba. Itu jumlah fa'il amar, jumlah nida' tu jumlah khabariyah dak dalam setahun dia belajar dak. Itu tak boleh jadi silah lah. Yang boleh jadi silah ialah jumlah khabariyah yang apa tu? Muhtamilatun litasdiq wa taqdhib. Wasilatu imma jumlatun aw shibhuha ay shibhul jumlah. Fal jumlatu, saya sebut fal jumlatu, maka jumlah ialah ma tu makna qaulun tarakkaba min fi'lin wa fa'il. Satu qaul yang tersusun daripada fa'il dan juga fa'il.
Okey. Kadang-kadang baca syarah pun tak faham juga. Yalah. Itulah proses belajar tak. Tak apa, kita terang, kita faham lah. Tak faham tak payah terang. Tak susah sangat pun. Nak mengajar ni. Yang tak faham jangan terang. Lagipun tak ada dalam syarat, tak ada dalam matan. Fal jumlatu ma tarakkaba ay qaulun tarakkaba min fi'lin wa fa'ilin. Contohnya nahwu jaa allazi, telah datang yang. Ataupun kalau nak terjemah lagi, telah datang seorang lelaki yang. Allazi ni bahasa kita sebut yang lah. Yang tu. Cuma kalau kita nak terjemah dalam bahasa Arab betul, mana kita nak convert Arab kepada Melayu betul, mana kita nak convert apa? Arab, Melayu tu betul-betul ikut Arab. Tu. Maka allazi untuk lil mufrad muzakkar. Jadi terjemahnya telah datang seorang lelaki yang gitu. Yang apa? Qama abuhu, yang telah berdiri ayahnya. Maknanya lelaki yang ayah dia duduk, lelaki tu tak datang kepada aku. Yang datang kepada aku ataupun yang datang tu ialah lelaki yang ayahnya berdiri. Okey, kalau kita nak tengok sudut praktikal, kita baca sikitlah. Ja'al ladzi qama abuhu. Alladzi itu isim mausul. Dalam masa sama dia tu fi mahalli raf'in fa'il bagi qama abuhu. Okey, bila kita sebut alladzi isim mausul, perlu kepada silah, perlu kepada a'id. Apa silah? Saya sebut silah ni ada 3 jumlah, ismiyah, fi'liyah ataupun syibhul jumlah. Tak, ada 2. Jadi kat sini qama abuhu tu jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Qama fi'il, abu fa'il, hu mudhaf ilaih. Boleh. Jadi dah ada dah jumlah. Dah ada dah silah tu. A'id, hu tu. Ja'al ladzi qama abuhu, telah datang seorang lelaki yang telah berdiri ayahnya. Nya siapa? Nya alladzi itulah. Siapa alladzi? Apa? Muzakkar mufrad itulah. Boleh? Wa qawlihi ta'ala alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Telah segala puji bagi Allah Ta'ala yang sadaqana wa'dah. Dia punya silah apa? Sadaqana wa'dah. Jadi kita fahamlah Tuhan yang, Allah yang apa? Yang telah melaksanakan kepada kita apa yang dia janji. Sadaqah ni jujur, mana sadiq. Jadi apa yang dijanjikan ditunaikan. Wa'adahu kembali kepada allazi. Yang mana allazi itu kembali kepada Allah. Itu. Au min mubtada'in aw khabarin, ataupun jumlah juga terdiri daripada apa? Ma tarakkaba min mubtada'in wa khabar. Ini pun dah lama dah kita terang bila sebut jumlah sahaja faham mubtada' khabar fa'il atau fa'il na'ifah fa'il. Au min mubtada'in wa khabarin nahu ja'a allazi abuhu qa'imun. Jadi allazi perlu pada silah. Apa silah kat sini? Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Abuhu mubtada', qa'imun khabar. Perlu kepada a'id. Apa a'id dia? Hu. Jadi telah datang seorang lelaki yang ayah seorang lelaki tersebut qa'im, berdiri. Very easy. Tu. Wa qawli ta'ala allazi hum fihi mukhtalifun. Allazi mubtada'. Allazi isim mausul. Hum mukhtalifun tu khabar. Tak. Tu. Jadi apa a'id dia ialah fihi. Hi tu kembali kepada allazi. Itu yang pertama, silah yang pertama ialah jumlatun. Jumlah terbagi pada 2, fi'liyah dengan ismiyah. Wa syibhul jumlah. Silah yang kedua ialah syibhul jumlah wa huwa salasatu anwa wa syibhul jumlah salasatu anwa. Silah yang kedua ialah syibhul jumlah dan dia ada 3 bahagian. Ahadu adz-dzarfu, dzaraf. Nahu ja'a allazi indak. Ja'a allazi indak. Telah datang seorang lelaki yang istaqarra indak, yang telah sabit, yang telah tetap di sebelah kamu. Wa qauli ta'ala ma 'indakum yanfad, apa yang ada di sisi kamu akan binasalah. Wa sanihuma, yang kedua al-jar wal majrur. Nahu ja'a allazi fid dar. Wa qauli ta'ala wa alqat ma fiha, ay wa alqat allazi fiha.
ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع صلة بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر. Syekh sebut zarf mazruf, jar majrur bila menjadi silah maka ianya apa? Tak semula. Wa yata'allaq adz-dzarf wal jar wal majrur, dan berta'alluqlah oleh jar dan juga oleh zarah dan juga jar majrur bila mana jar majrur tu menjadi silah, tak? Maka zarah dengan jar majrur tu akan berta'alluq dengan fa'il yang mahdzuf secara wajib, taqdiruhu istaqarra. Tadi kita sebut silah ni mesti apa? Mesti jumlah, mesti jumlah. Maka bila kita sebut ja'al ladzi indak, ja'al ladzi indak, indak tu bukan jumlah. Itu satu. Maka kita kena cari jumlah. Itu poin pertama. Yang kedua, kita pernah belajar juga kot. Kalau ianya, kalau kalimah tu jar majrur ataupun zaraf, maka dia mesti ada tempat bergantung. Tempat ta'alluq. Tempat ta'alluq ni kita panggil tempat terzahir kefahaman yang jelas tentang makna ayat tu. Contoh apa? Anak, contoh. Adribu bis-saif. Adribu bis-saif. Aku memukul dengan pedang. Bis-saif. Bis-saif, dengan pedang. Nak faham makna dengan pedang tu? Macam mana nak faham makna bis-saif? Dengan adribu. Bila sebut adribu kita faham. Dengan pedang maknanya dia pukul guna pedang. Jadi tempat ta'alluq bagi jar majrur ialah adribu, fa'il adribu. Adrusu fil fasl. Aku belajar dalam kelas. Kalau sebut fil fasl saja tak faham. Dalam kelas. Dalam kelas apa? Dalam kelas. Jadi kefahaman terhenti pada adrusu. Bila sebut adrusu fil fasli, maka kita faham aku belajar dalam kelas. Jadi fil fasli itu berta'alluq, bergantung dengan apa? Adrusu. Boleh? Jadi kat sini ja'al ladzi indak, telah datang seorang yang di sisi kamu. Apa di sisi kamu? Istaqarra indak. Mana yang telah istaqarra, yang telah sabit, yang telah tetap di sisi kamu. Kita kena takdirkan ada kalimah istaqarra sebelum indak. Kita kena takdirkan ada kalimah istaqarra sebelum fiddar. Tapi istaqarra tu kita takdirkan sahajalah, tak boleh kita zahirkan. Sebab tu saya sebut wujuban kena takdir, jangan dizahirkan. Boleh? Dan istaqarra itulah tempat bergantungnya. Ja'al ladzi, macam tu. Ja'al ladzi fid dar, telah datang seorang lelaki dalam bilik. Apa? Dalam bilik tidur apa? Buat benda. Jadi ja'al ladzi istaqarra fil bait, telah datang seorang, ja'ani lah, ja'ani alladzi fid dar, telah datang kepada aku seorang pemuda yang istaqarra, yang telah tetap dalam bait, dalam rumah, dalam dar. Tak? Tu. Jadi sebelum fiddar ada istaqarra. Yang mana istaqarra itulah menjadi tempat bergantung bagi fiddar ataupun indak. Yang ketiga, wasalisu as-sifatu as-sarihah. Ini apa tu? Syibhul jumlah yang ketiga. Ya, as-sifatu as-sarihah. Wal muradu biha, yang dimaksudkan dengan as-sifatu as-sarihah ialah ismul fa'il dan juga isim maf'ul. Boleh? Dan bukan dimaksudkan dengan as-sifatu as-sarihah dekat sini isim tafdil, al-afdal, seperti afdal, juga bukan sifat musyabbah seperti al-hasan. Boleh? Jadi as-sifah as-sarihah kat sini dua sahaja, iaitu isim fa'il dan juga isim maf'ul. Bukan isim tafdil, bukan sifat musyabbah. Boleh tak? Okey, wa takhtassu bil alif wal lam kama taqaddama. Dan bila mana silah itu merupakan sifat musyabbahah, iaitu isim fa'il dan juga isim maf'ul, sifat sarihah iaitu isim fa'il dan juga isim maf'ul, maka
ketika itu isim mausulnya khusus untuk alif lam sahaja sebagaimana telah lalu. Boleh? Diberitahu apa tu? Diberitahu silah ada 4 lah. Yang pertama mubtada. Kalau kita nak rinci kan, kita sebut silah ni ada 5. 5 tak? Yang pertama jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Yang kedua jumlah ismiyah. Yang pertama jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah. Yang ketiga zaraf. Yang keempat jar majrur. Yang kelima as-sifatus sarihah. Yang kelima ni as-sifatus sarihah ini apa dia maksudnya? Isim fa'il atau isim maf'ul. Tadi telah kita bincang. Kalau isim fa'il isim maf'ul sebelumnya mesti al. Jadi isim fa'il dan isim maf'ul hanya menjadi silah kepada al, kepada isim mausul yang dinamakan sebagai al. Boleh? Ad-darib maksud dia ai allazi daraba, al-madrub allazi duriba. Selesai. Baca lagi. Maju sikit. والآعيد ضمير مطابق للموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث كما تقدم في الأمثلة المذكورة. Itu yang telah lalu lah. Saya sebut apa? Al-a'id. Dhamir yang kembali kepada isim mausul mesti dhamir yang mutabiq, yang sesuai dengan isim mausul pada sudut mufrad, musannanya, jamaknya, muannas, muzakkarnya. Dan itu telah lalu dalam contoh yang telah kita sebutkan. Ja'al ladzi qama abuhu. Hu kembali kepada alladzi. Tak, okey. Ja'al ladzani qama abawahuma ataupun abawahuma, huma kembali kepada alladzani. Ja'al ladzina qama abauhum, hum kembali kepada alladzina. Ja'at allati qamat abuha, ha kembali kepada allati, dan begitulah seterusnya. Kena raikan semua tu. Waqad yuhzafu, ada kala dihilangkan, dibuangkan. Apa yang dibuang? A'id. Jadi asal kepada a'id disebut dalam kalam, tapi ada kala dibuang. Dibuang tu sama ada a'id tu a'id yang majrur, yang marfu' ataupun yang mansub. Nak dibuang pula mesti ada dalil lah, ada petunjuk kepada benda yang telah dibuang tersebut. Tu. Kalau dalam baca dan syarah jadi panjang lah, kita baca tu atas tu. Nahu la nanzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu. La nanzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu. Boleh? Tak ada juga dalam ni. Mana Quran ni? La nanzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu, ala kulli hal. Tengok pada ay allazi huwa ashaddu. Jadi ayyuhum tu, ayu tu lah. Ayu tu isim mausul yang mustarak kan. Hum ashaddu. Tak. Tengok sikit dia terjemah hum dia bawah tu. Sekejap, tengok sikit dalam ni. وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محله. Jadi kat sini apa dia? Kat sini ayyuhum ashaddu tu maksud dia ay allazi. Allazi tu terjemahan kepada ayu. Huwa ashaddu tu terjemahan kepada apa? Silah. Terjemahan kepada silah. Boleh? Jadi kalau tengok dalam apa dia ayat Quran tu, apa yang dibuang? A'id dibuang. Apa a'id yang dibuang? Huwa. Allazi huwa ashaddu. Huwa tu dibuang. Huwa tu kembali kepada allazi. Okey. Wa nahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Ya'lamu ma tu isim mausul lah tu. Tusirrun. Wa ma isim mausul, tu'linun. Boleh? Okey, yang dibuang apa? Yang dibuang ialah isim mausul. Isim mausul, isim mausul. Yang dibuang ialah a'id lah. Yang dibuang ialah a'id. Apa ni lah aku pun. Allazi tusirruna.
Jadi ya'lamu allazi tusirruna. Dia mengetahui ma jadi maf'ul bihi dengan makna allazi. Ya'lamu Allah ni. Ya'lamullahu ma ay allazi tusirrunahu. Dan dia Allah mengetahui barang apa yang telah kamu tusirrunahu. Kamu simpan akan barang tersebut dalam hati kamu lah. Wa ma tu'linunahu. Dan juga barang apa yang kamu zahirkan itu lebih-lebih lagi lah. Waladhi tu'linunahu. Jadi yang dibuang ialah hu yang di apa? Yang dibuang lah. Hu yang dibuang. Hu tu sebagai a'id. Wa nahwa yashrabu mimma tashrabun ay tashrabuna minhu. Jadi minhu tu dibuang. Hu tu kembali kepada ma. Faslun wa ammal ma'aruf bil adati fa huwa al mu'arraf. Tak lihat dia sambung ni. Berhentilah. Wallahu a'lam bis-shawab. Tak apalah kita berhenti situ. Ha? Kita tengok dalam syarah wa yashrabu mimma tashrabun. Ay alladzina tashrabuna minhu. Tengok sikit wa yashrabu mimma tashrabun. Jadi min ma. Min daripada ma tu allazi. Tak. Jadi perlu pada silah. Tashrabun tu silah. Jumlah fi'liyah. Tak. Waw tu sebagai fa'il. Tashrab tu fa'il. Mana a'id dibuang. Kalau dibuang, baca wa yashrabu mimma tashrabunahu je lah. Kenapa diterjemahkan ai allazi tashrabuna minhu ditambah min. Tu kena baca kat bawah tu dia sebab apa? A'id memang memang hu sahaja tapi yang dibuang tu ada dua, min dengan hu. Min tu diambil daripada mana? Difahami daripada perkataan sebelum. Wa yashrabu min ma tashrabuna minhu. Maksudnya dia minum daripada barang yang telah kamu minum daripadanya. Itu daripada barang yang kamu minum. Mana saya minum satu benda, mereka minum benda yang sama, barang yang sama, air yang sama. Boleh? Jadi minhu tu, min tu diambil daripada sebelum tu. Wa yashrabu min ma. Jadi dan dia telah minum daripada sesuatu yang telah kamu minum daripada sesuatu tersebut. Boleh faham tak? Tu. Selesai kat situ. Wa ammal mu'arrafu bil adah. Wallahu a'lam. Kita mula pukul 7:30. 8:30. Cukup dah tu. Dia a'id yang dibuang tak semesti mufrad, Ustaz Syami. Dia atas ni lah, atas apa nama, atas perkara tersebut. Sekarang ni perkara tu ialah mufrad. Jadi wa yashrabu mimma minal ladzi. Jadi dia minum daripada satu barang yang kamu minum daripada satu barang tersebut. Jadi hu lah. Kalau kita sebut yang diminum tu banyak tak? Jadi wa yashrabu min alladzina tashrabuna minhum, contoh kita sebut. Boleh? Wallahu a'lam. Wa amal ma'ruf bil adah, kita berhentilah. Rasa macam dah hilang semangat ni, kita berhenti dulu. Ala kulli hal, nanti akan datang terus kita akan masuk babul marfu'atin min asma', itu kita baca laju je. Sebab perbahasan sebenar pada babul fa'il. Tu kita masuk babul fa'il. Dan ini kalau boleh satu kali duduk satu bab paling kurang lah. Babul fa'il selesai. Tu paling kurang. Kita nak target 2 bab. Kita target apa? 2 bab sekali duduk. Kecuali lah kalau bab tu panjang betul lah, itu kena pecah lah. Tapi kalau sekadar fa'il naik fa'il sekaligus je. InsyaAllah ta'ala. Supaya tak naklah lama sangat kitab ni. Lepas habis kitab ni, kita baca syarah. Kita baca Taqi' Az-Zahriyah lah insyaAllah. Taqi' Al-Azhariyah. Lepas tu barulah kita baca syarah. Apa nama? Qatrun Nada. Syarah Syudurul Zahab insyaAllah. Dia selesai syarah Qatrun Nada, dah boleh baca kitab dah. Ni pun boleh baca kitab dah. Boleh faham dengan baik ni, boleh dah baca kitab. Tapi kena praktikal tu lah. Allahu'alam. Carilah tok-tok guru dekat kat rumah tu yang reti Arab dengan baik.
minta dia tolong dengar bacaan kitab kita. Tapi kita baca lah dulu kat rumah. Jangan pergi-pergi terus baca depan dia, tiba-tiba banyak salah, dia pun jadi tak berapa nak semangat lah cek kita tu. Kita baca dulu, try kat rumah tu, pergi jumpa dia. Syekh tolong dengar sikit nak baca kitab ni. Kita baca yang tak ada baris. Cerita-cerita yang ringkas. Lepas tu dia betulkan mana fa'il mana. Bila dia terang ini fa'il, ini maf'ul, ini, kita faham sebab dah pernah belajar nahwu. Cuma nak praktik. Ataupun baca kitab yang i'rab. Dalam kitab ni ada ja'al ladzi qama abuh. Dia akan i'rab ja'a tu apa dia, al-ladzi tu apa dia. Imtihan. Imtihan ni kaedah. Samalah. Tengoklah insya-Allah. Tapi imtihan ni dia ada imtihan yang sekadar menghafaz kaedah. Tapi bila praktikal mungkin dia kecundang. Tengoklah insya-Allah. Kita nak buat puasa. Boleh juga. Tapi masa tu lah nanti saya fikirkan insya-Allah. Buat puasa. Kalau ujian bertulis tu mungkin lagi lah. Tapi kalau ujian lisan ni macam susah sikit. Tak boleh kita fikirkan insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.